Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa yassirna karimatan bil khair. Alhamdulillah, setelah lama kita berhenti, cutilah kira-kiranya. Lebih 2 tahun rasanya. Lebih 2 tahun. Akhirnya alhamdulillah nampak akhir-akhir ni semakin reda, semakin tahan. Jadi kira-kiranya insya-Allah seterusnya kita dapat meneruskan kelas kita seterusnya lah. Tanpa berlengah. Sebab saya rasa ni kalau nak ini dalam 26 muka surat. Saya pun sebenarnya baru petang kemarin pun buat ni. Sebelum pada ni ingat nak cakap gitu saja je. Tapi fikir-fikir susah juga ni, benda baru ni. Benda baru walaupun ada dah orang dulu cakap tu, tapi saya rasa lebih molek lah kalau benda ni ada orang kata hitam putih. Jadi saya buatlah semalam, alhamdulillah. Tajuk ni sebenarnya bila pengerusi kita Cikgu Nasir sebut tu, saya terfikir lama dah. Rasanya dah sampai masa saya sebut benda ni. Lama dah sebenarnya nak sebut, cumanya alhamdulillah lah sudah ada orang lain sebut, kita tambah lah sikit. Kita tambah. Jadi dia tak lari juga daripada tajuk asalnya, iaitu tafsir maudhu'i. Maudhu' ini berkenaan dengan satu perkara, satu tajuk lah. Hak ni pun sebenarnya nak bincang satu tajuk juga, iaitu dalam Quran ni kalau kita perhatikan, dia ada sebut hak zahir lah, hak zahirnya. Sekali kita tengok tu nampak bertentangan, iaitu Allah di langit, di arash. Samalah maksudnya, langit arash tu sama. Satu di satu pihak yang lain ada pula beberapa ayat yang menampakkan Allah ni ada di mana-mana. Allah bersama kita. Di mana kamu berada, di situ Tuhan ada juga. Jadi macam mana ni? Hak mana yang betul? Lagu mana sepatutnya kita faham? Jadi dia ada kelompok ayat tu. Jadi maudhu'nya itulah. Maudhu'nya Tuhan ni, Allah ni, sama ada di atas arash ataupun di mana-mana, ataupun tak tahu, tak boleh nak kata duduk mana. Ada tapi orang kata tak ada tempat lah. Tak tahu duduk mana, tak boleh nak sebut. Nanti kita akan bincang lah. Tapi kalau kita perhati Quran sebenarnya, perhati molek, sebenarnya dia sudah jelas dah. Dan dalam hadis, saya ambil ni tajuk ni daripada hadis. Jadi mungkin masyarakat kita tak biasa lagi dengan perbahasan yang agak terbuka. Dia kata soalan ni pun tak kena dah. Memanglah. Kalau orang belajar cara aliran Asy'ariyah, Maturidiyah, dia tak boleh tanya gini. Tanya tu tak kena ada. Begitu. Jadi hari ni kita akan bincang lah kelompok ayat tu. Hak mana? Hak tepatnya, hak sepatutnya ulama kita dulu macam mana dia faham. Jadi hari ni kita nak bincang ayat-ayat ni dari sudut pandang atau mengikut fahaman salaf atau ahlul hadis, ashabul hadis. Oleh kerana saya sebelum pada ni pun kelas kita ni kuliah hadis kan. Jadi kita nak tahu lah apa pandangan ulama hadis, tokoh-tokoh hadis, daripada peringkat awal dulu, zaman Nabi, zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, macam mana dia faham ayat-ayat tadi. Kita tengok dari sudut pandang demo tu, bukan dari sudut pandang hak biasa. Kalau tempat kita tidak gitu, hak umumnya tidak gitu. Selama ni orang-orang duduk belajar tidak gitu.
Jadi hak umumnya boleh kita katakan kalau mengikut Asy'ariyah, yang betul Asy'ariyah. Dia tak boleh nak sebut duduk mana. Ada tapi oleh kerana Tuhan dia tidak serupa makhluk, jadi tak boleh nak sebut lah tepat. Itu Asy'ariyah. Jadi hak dia sebut di atas pun tidak, bawah pun tidak, dah. Kanan pun tidak, kiri pun tidak, depan pun tidak, belakang pun tidak, dalam alam pun tidak, luar alam pun tidak, dah. Jadi tidak berlaku, dah. Itu di satu pihak. Itu fahaman Asy'ariyah yang betul. Memang gitulah. Ada pun orang kata Tuhan di mana-mana, bukan Asy'ariyah lagu tu. Bukan Asy'ariyah tu. Hak tu fahaman Jahmiyah. Fahaman Jahmiyah dan segolongan orang-orang sufi. Orang-orang sufi. Terutamanya sufi wahdatul wujud. Memang Tuhan ada di mana-mana, bukan sekali dengan kita lah. Bukan sekali dengan kita sajalah, ada belakang lah mana-mana. Itu tak betul tu lagu tu. Kalau pergi situ tak betul langsung. Kalau nak boleh kira sikit pun hak apa ni Asy'ariyah. Tapi hak tu pun sebenarnya kalau kita tengok ni nanti kita akan belajar tengok tidak tepat. Tidak tepat. Cuma boleh tahan lah. Boleh tahan, boleh lah kita kata. Ada sebab ada maksud dia tu nak menyucikan Tuhan, nak jaga Tuhan daripada menyerupai makhluk apa semua. Ayalah dari sudut tu. Tapi dari sudut kenyataan sebenarnya tak gitu. Kalau kita orang yang belajar hadis, tidak gitulah. Jadi tajuk ni adalah daripada hadis, iaitu Ainallah. Jadi kalau orang kata apa tak kena tanya, kalau kata begitu maknanya Nabi lah tak kena tanya. Sebab Nabi tanya. Nabi tanya, jelas tu. Nabi tanya, di mana Allah? Jadi bagaimana kita kata tak boleh tanya? Kalau tak boleh, tentu Nabi tak tanya. Tentu Nabi tak tanya. Menggunakan perkataan itu. Ini menunjukkan boleh. Jadi sebab itu saya ambil tajuk. Dan Alhamdulillah sudah ada dah sebenarnya dalam masyarakat kita ni, agak lama dah juga orang bercakap benda ni. Cuma saya hari ni sebagai nak tambah lah. Sebagai nak tambah. Jadi kita nak sokong hak ulama-ulama hadis daripada dahulu sampai sekarang. Memang gitu, tapi tidak popular. Tidak popular dalam masyarakat kita. Sebab apa? Sebab tadilah kalau ahli sunnah ni dia terbatas ataupun terhad pada Asy'ariyah Maturidiyah itu saja. Itu sebenarnya punca. Sedangkan kita tidak sedar masyarakat Islam, di umat Islam di mana-mana pun, apabila kita kata itu saja ahli sunnah, ashabul hadis ataupun ahlul hadis, ulama-ulama hadis ni bukan ahli sunnah, pada hakikatnya ramai kita tolak orang ahli sunnah, bukan orang biasa. Itu akibatnya. Kalau kita kata hak lain itu sesat, habis sesat. Itu tak khabar. Sebab tu saya rasa kena siapa masa dah kena bayar. Kalau tidak, saya berdosa, salah. Sebab apa? Orang besar-besar, termasuk imam-imam kita sendiri, bahkan Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri, orang duduk kata pengasas Asy'ariyah tu, dia pun gitu juga. Dia pun gitu juga. Tidak seperti orang ramai faham dia sebenarnya. Hak kata Asy'ariyah, orang ramai faham ni Asy'ariyah kemudian. Asy'ariyah dulu, hak mereka awal tu termasuklah pengasas dia tu sendiri. Bukan gitu. Nanti kita akan tengok. Jadi saya sebenarnya tak ada kecek banyak dalam nota ni. Sikit benar. Lepas tu saya hanya buat mari ayat Quran terjemuh. Mana sebagai jawapan. Kalau tanya di mana Allah, kita jawab dengan Quran. Quran ada jawab dah. Tak payah campur. Saya kecek sikit dah. Cuba tengok. Nanti tengok. Mari kita lihat jawapannya di dalam Al-Quran. Tu je hak saya je. Sikit benar. Sekali ditulis tak ada banyak. Cuma sibuk ambil masa sikit tu nak terjemuh lah. Nak terjemuh. Lepas tu jawapannya kita cari dalam hadis. Lepas tu kita cari jawapan dia di dalam pandangan-pandangan, pendapat-pendapat ulama-ulama dahulu, salaf, dari kalangan sahabat, tabi'in,
tabi'in dan seterusnya. Orang-orang besar lah. Dan orang-orang ni kira-kira je kalau pahaman gini ni tidak Asy'ariyah ni tentu dah. Kalau tidak Asy'ariyah tu sesat, tidak ahli sunnah, orang amal benar. Ni penyakit. Kita banyak benar penyakit lama dah ni penyakit ni. Penyakit kosiki. Ahli sunnah ni. Sepatutnya kita biarkan orang amal kan. Tapi kosiki, kadang benda-benda kecil ya kadang-kadang dikeluarkan seseorang tu daripada ahli sunnah. Keluar daripada ahli sunnah mana sesat. Berjuta-juta dah sekarang ni manusia umat Islam ni telah dianggap sesat. Setengah-setengah tu menganggap kafir, akidah dia tak betul. Padahal kita tak tahu lagi. Kalau cek uji molek, takut-takut dia lebih molek, comel lagi akidah daripada kita. Takut begitu, saya tu tak nak rusi sebenarnya kita ni. Nanti kita tengok. Ini sah hari ni sebab masa sejam setengah. Sepatut 3 jam ni. 3 jam paling tidak. Tak selesai lagi 3 jam pun. Sebab saya bicara tu sah. Hak lain tak bicara. Tak ada nak bicara. Hak tu sah. Tapi saya belajar juga dulu Asy'ariyah ni. Banyak kalah lah. Belajar kitab-kitab. Mungkin orang-orang lain dia tak ngaji, kita ngaji. Kita tahu. Siapa ke kitab Dusuki, Hudi ke apa tu, mengaji. Lepas tu baca sendiri tak kira lah. Kitab Mawaqif, Syarah Maqasid, apa semua tu tak kira lah waktu tu. Lepas tu Aqaid Nasafiyah ke apa, Maturidi tu kita belajar waktu tu. Cuma bila kita perhati molek laku lain. Hak ni pun hak salah. Ataupun ahlul hadis ni pun belajar juga. Ya, alhamdulillah lah. Dengan sebab belajar belakang tu kita dah tahu. Tahu perbezaan. Cuma duka cita lah. Bila balik tempat kita ni, tengok ahli sunnah ni sempit sangat. Jadi kalau tidak Asy'ariyah Maturidiyah kat, sesat lalu lah soalan. Sekarang mana ni sesat ni? Jadi kafir ni kalau lagu tu. Berat ni. Jadi kita akan baca, cuba tengok. Mari kita lihat jawapannya di dalam Al-Quran. Ini Quran. Satu. Saya nak baca semua pun rasanya tak ada ni. Cuma kita nak ambil tempat-tempat je. Ambil tempat-tempat ya. Misalnya di sini tsummastawa 'alal 'arsy. Tsummastawa 'alal 'arsy. Terjemahan dia boleh kita baca. Saya tidak nak baca semua kan. Tak ada kalau baca semua nak main halu. Cuma nak tengok tsummastawa 'alal 'arsy. Lalu dia bersemayam di atas arasy. Lalu dia bersemayam di atas arasy. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Setengah-setengah tu terjemah 6 masa. Tapi lah makna asal dia harilah. Lalu dia bersemayam di atas arasy. Bersemayam di atas arasy. Apa makna semayam? Orang duduk terjemah. Terjemah lama. Lagu tu. Ni kalau kita tengok terjemahan hak sini. Hak masyhur sini. Apa ni? Pimpinan Ar-Rahman. Lagu ni kita tengok terjemahan Indonesia, Departemen Agama dia. Lagu ni. Jadi bersemayam tu apa makna? Orang duduk terjemah gitu lah. Cuba tengok sekarang ni saya buka kamus. Ni kamus Dewan. Bersemayam. Duduk. Semayang-semayang ni duduk di atas takhta singgah sana. Arasy tu takhta lah. Singgah sana lah. Itu mana dia? Bersemayam ni cuma bahasa bahasa halus. Sebab kata santap lah. Makan kita kata. Santap. Beradu, duduk beradu. Tidur kata dah. Itu bahasa guna. Bersemayam. Duduk. Boleh. Tak apa. Yang nombor 2, tinggal berkediaman di. Itu makna semayang. Memang daripada bahasa Sanskrit. Memang makna dia gitu. Kalau nak tengok kamu bahasa Sanskrit pun ada, tak apalah. InsyaAllah mungkin kalau ada masa yang lain, kita boleh bincang lagi sifat-sifat Allah yang lain. Apa menurut pandangan Ahlul Hadis. Ahlul Hadis siapa? Imam Bukhari, Imam Ahmad. Itulah. Kalau kita kata sesat, dia betul sesat je. Parak tu.
Gelaknya kita, gelak selama mana ni? Gelak otak. Gelak perut. Tak. Pasal apa? Dosa. Banyak buat dosa. Tuduh orang tu, orang ni bukan sembarangnya orang. Secara senyap-senyap. Kalau khabar, tak sanggup nak kata. Kalau khabar. Tak khabar, masalahnya. Rasanya semua kita tahu. Sebab lah ni masuk dalam YouTube ke apa kan? Untuk guru kita. Bekas Perdana Menteri, Menteri Besar. Untuk guru kita. Dia beri parok lagi. Tak ada orang lain kata gitu. Saya lendik. Biasa dengar. Dia kata saya lendik. Bagi kita hak mengaji, kita tak ada apa. Ikut lah. Tak tegap. Dan dia pun jelas. Dia kata saya lendik cara dia. Layak dengan dia. Tapi kalau nak terjemah asal dia gitu. Dia kata kau tu tak ada masalah. Atau duduk cara dia. Layak dengan dia. Tak ada beza dengan Allah hidup. Allah mendengar cara dia. Hidup cara dia. Tidak seperti kita. Nama saja, bunyi saja serupa. Bunyi saja sebut. Kalau kita dengar orang lagu tu mungkin kejut sekali dengar kan. Gitulah orang mengaji hadis ni dia gitu. Dia kecek ke dia kecek ke itu soal lain. Kalau dia kecek tajam molek dia akan tubik gitu. Jadi bahasa lembut kita tak berasa tu. Hak dia sebut. Padahal kalau kita tengok kaum lagu tadi bersemayam, kita pun tak tahu gapo semayam. Semayam ni tu bahasa lembut lah, bahasa halus orang kata. Bahasa Melayu ni. Bersemayam di atas arasy. Okey. Jadi kalau tanya, di mana Allah? Allah bersemayam di atas arasy. Gitulah jawapan dia. Mudah ya. Kita tak boleh kata gada dah Allah SWT kata. Ni duduk kata kalau arasy tu duduk mana datang? Bila datang itu sifat makhluk. Datang ada bau. Bila begitu datang dia memerlukan kau arasy tu dia duduk atas arasy. Kalau tak ada arasy jadi jatuh ke dia kalau ke mana lah. Macam-macam bicar tu. Waktu bicar kalau kita belajar akidah adalah kitab-kitab Asy'ariyah memang gitu. Tak boleh tu kata dia. Kalau kata dia atas arasy ni tentu dari atas. Kalau dalam hadis tu pun dia tunjuklah kata. Tunjuklah. Di mana Allah? Nabi tanya. Hamba perempuan tu kata di langit. Dalam setengah riwayat dia tunjuk. Sambil dia kata di langit. Nabi tak ada kata enggak apa. Jadi jawapannya ada. Bila kita kata tak boleh nak sebut, jadi dia bercanggah dengan ni. Itu masalahnya. Bercanggah dengan ni. Tapi dah muka kita umum biasa duduk belajar gitu ke tak? Tak apalah, tak tahu pun. Dah. Jadi kalau kita kata hakikat tak tahu tu sebab tidak serupa dengan makhluk, boleh kira lah. Tapi lari itu daripada kenyataan. Hak jelas. Nanti kita tengok apa kata ulama-ulama. Kalau kita lari kot tu jadi kan. Lari daripada kenyataan Al-Quran. Padahal Al-Quran jelas sebut. Itu yang reka, cara reka. Yang kedua, sama juga. Jadi tsummastawa 'alal 'arsy ni 7 tempat ada. Ini pun sama. Kemudian dia bersemayam di atas arasy sama-sama. Lepas tu duduk angkat dia semayam atas arasy. Yudabbirul am. Duduk mengatur, mentadbir. Alam hak dia cipta ni. Tu kerja dia ni. Yudabbirul am. Duduk situ, duduk mentadbir. Lepas tu kita kata serupa makhluk. Tak apa, lepas dia nak bincang, kita nak bincang pun boleh. Nak bincang, nak tanya ada. Sebab tak biasa dengar kan. Walaupun kata di atas, kita kata di atas tu sebab dia kata di atas. Hakikatnya kita tak tahu lagu mana. Hakikatnya. Kalau kita terjemah kata duduk, saya lendik pun. Tak serupa. Itu pada zahir. Kita kata duduk, kita kata bersemayam, kita kata lagu mana pun hakikatnya tak serupa. Sebut saja serupa. Usahakan Tuhan. Ni buah-buah kita bila masuk syurga kan. Kita kata ni buah kita pernah dapat dalam dunia dulu sebut nama. Buah-buah tu serupa ke dalam dunia? Tak serupa. Tak serupa. Muka Nabi kata ada. Hadis kursi dia, hadis kursi. Tuhan sediakan untuk manusia di dalam syurga ni apa yang mala ainun ra'at, tak pernah dilihat oleh mata. Dari segi comel, dari segi gapo, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas di hati manusia. Tu dalam Quran sebut tu, ni yang kita
Makan dulu semasa di dunia dulu. Sebut ada sebut. Pada nama saja. Pada zahir saja. Tu makhluk tu. Dalam syurga makhluk juga. Tuhan lagi lah. Tak serupa. Dia duduk situ. Jadi ahlul hadis ni, salaf ni, ulama salaf ni, sahabat-sahabat ni, bukan dia kata Tuhan di langit, Tuhan di atas aras, maknanya Tuhan memerlukan aras. Tuhan tak perlu. Sebelum ada aras, dia boleh ada tu lah ke mana? Dia tidak perlu pun. Dan dia bukan duduk tepek seperti kita duduk atas kerusi gini, kan buat lari kerusi jatuh. Bukan gitu. Silap tu kalau faham lagu tu. Dia tetap kata laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak serupa dengan gapo-gapo. Tak ada gapo pun serupa dengan dia. Dia tetap kata gitu. Itu salah. Cuma dari yang sebut datang, kita kata datang. Kalau kita tak kata gitu, dia akan jadi apa ni, puak-puak ta'til, mu'attilah. Orang-orang yang menafikan sifat Tuhan. Tuhan bersemayam, dia kata duduk. Sesoalnya itu bahaya tu. Bahaya tu pula. Atau kita kata takwil. Satu golongan mu'awwilah. Takwil. Bila kita takwil tu pasti ke? Gitu makna dia. Orang-orang yang takwil tu. Orang-orang Asy'ariyah lah. Ni kita bahas Asy'ariyah. Yang takwil tu dia kata mesti ke Tuhan. Makna gitu. Tak juga. Kalau dia kata mesti makna gitu, tak ada dah makna lain. Itu jadi Mu'tazilah. Mu'tazilah tu kalau lagu tu. Ahli sunnah ni dia hak kata Asy'ariyah ni, dia kata salah satu kemungkinan sebab ada beberapa makna. Jadi makna ni kalau kita ambil, dia menghilangkan kekeliruan. Jadi orang tak terfikir, orang hak lemah iman dia ataupun orang hak tidak Islam, dia tidak bayangkan Tuhan tu bukan-bukan. Sekadar tu je. Dia maksud dia gitu, maksud dia baik. Dengan sebab itu kita tidak kata gitu. Kita ambil makna lain. Kita ambil makna lain, ambil makna berkuasa ke, menguasai ke, ya. Jadi menguasai aras. Tuhan menguasai aras. Istawa tu dengan makna istaula, menguasai aras. Begitu. Nanti kita tengok sejauh mana kalau kita takwil begitu betul, sejauh mana. Sebab tu kita tidak nak panjang sini. Sebab serupa ni. Nombor 3 ni pun sama. Semastawa 'alal 'arsy. Ingat ke tidak kalau peserta-peserta kita ni, hadirin dan hadirat sekalian, semasa kita buat seminar gitu, aliran ahli sunnah, aliran ahli sunnah, saya sudah sebut dah. Hak kata ahli sunnah ni paling tidak 3 golongan: Asy'ariyah, Maturidiyah dan Salafiyah. Sudah sebut dah. Situ saya sudah sebut dah. Asy'ariyah dia takwil lagu mana, dan cara takwil istawa 'alal 'arsy ni hak terbaik. Saya sudah sebut dah situ, tak saya ulang. Tapi kalau kita ikut cara salaf, ni hari ni kita nak ikut cara salaf. Salaf ni maksudnya sahabat lah. Sahabat, tabi'i, imam-imam, mujtahidin. Nanti kita akan tengok. Demo tu katakan. Seterusnya yang keempat tu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sama juga. Pak tadi kalau kita tengok, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Thumma istawa 'alal 'arsy. Istawa tu balik kemudian kita kata dhamir dia tu balik kepada Allah. Allah lah. Istawa tu Allah lah. Dan Allah tu bersifat dengan sifat Rahman. Sini Ar-Rahman tu sifat dia. Disebut Ar-Rahman di atas aras, bersemayam di atas aras. Yang kelima sama juga. Maksud alladzi khalaqas samawati wal ard tu, alladzi tu Tuhan yang menciptakan itu Allah lah. Nama lainnya Ar-Rahman. Itu dia kata thumma stawa 'alal 'arsy. Yang keenam, dia pun sama. Dan yang ketujuh sama. Mana 7 kali sebut begini. Kalau kita terjemah ke Melayu, bersemayam. Saya tidak lagi setara tu guru kita dulu.
Saya lendik, saya tak kata gitu. Kata lagu lain pun serupa ya. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Cara dia duduk tak ada siapa pun tahu. Tak ada siapa pun. Salaf ke khalaf ke tak boleh royak. Kaifiat dia, lagu mana duduk tak tahu. Duduk tu pun kalau bahasa kita Kelantan dia duduk mana. Saya duduk ke kiri. Lepas duduk cakap gini ke kiri. Duduk tu pun lain. Dah makna dia maluan. Dah makna dia. Duduk caca, duduk masuk pun duduk juga. Tidur. Maksudnya tidur. Bukan duduk. Duduk ni siapa duduk atas kursi ni baru duduk. Jadi duduk ke kiri tadi duduk atas kursi sama ke? Tentu tidak kan. Situ pun makna lain dah. Luas dah makna dia. Yang ke-8. Di sini kita nak. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah lah naiknya segala perkataan yang baik dan amal yang soleh pula diangkatnya naik. Ni kan naik ni. Naik pergi ke mana? Pergi ke dia lah, kepada dia lah. Amal soleh tu naik pergi ke mana? Pergi kepada dia lah. Ini menunjukkan dia di atas. Tak pernah kita jumpa dalam Quran turun ke bawah. Turun ke bawah, tak pernah. Ini kalimut tayyib, amalan-amalan yang baik, ucapan yang baik naik kepadanya. Kepada tu apa makna kepada? Kepada tu ujung tu, maknanya ujung. Naik. Naik kepadanya, bukan daripadanya, kepadanya. Kepada tu tempat tuju lah, tuju. Sebab apa? Sebab dia datang, duduk di atas. Duduk di atas tu bukan duduk atas lote seperti kita kan. Duduk di atas seperti kata saat ni lah, seperti dalam ayat 7 ayat yang pertama tadi. Dan amal soleh pun dia angkat. Apa angkat? Menurunkan Al-Quran. Berapa kali sebut dalam Quran itu menurunkan Al-Quran, maknanya daripada atas. Tak pernah kata menaikkan Quran. Kami menurunkan Al-Quran. Apa makna tu? Ni amalan manusia duduk bawah, buat kerja bawah ni, amal soleh ni Tuhan buat naik. Apa buat naik? Sini semua menunjukkan dia di atas. Dia di atas. Lepas tu kita kata jauh aras tu, di atas. Bukan gitu. Bukan gitu. Dia dekat. Sebab tu dalam Quran dia sebut dia dekat dengan kamu. Walaupun dia tu sebut tu dia atas arah dengan hujung alam ni lah. Tak ada dah lah. Atas pada tu tak ada dah alam ni. Alam ni selain daripada Allah. Itu alam. Rabbil alamin, sekalian alam. Alam ni suq dia aras. Lepas pada tu tak ada dalam alam. Selain alam ni dia dah lah. Selain alam ni dia dah. Itu yang ke-8. Yang ke-9, ni ta'rujul malaikatu war-ruh ilaih fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ni yang kita nak. Dari Allah yang menguasai dzil ma'arij, tempat-tempat turun naik. Ma'arij, mi'raj. Mi'raj tu naik dah. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepadanya. Apa-apa naik. Malaikat dan Jibril naik kepadanya, menghadap kepadanya. Naik. Dia tak pernah kata turun. Kalau kita tengok manusia ni, terutamanya tempat kita ni kurang rumah bawah tanah kan. Kalau negara-negara barat tu banyak bawah tanah dah. Lebih makmur lagi bawah tanah daripada datar apa sepi, tak ada gapo dah. Bawah tu gak mutaligak orang. Macam-macam ada bawah. Bawah tanah. Turun. Turun tu. Kan lagu tu. Tak pernah sebut. Jadi malaikat dan Jibril naik kepadanya. Di dalam kita terjemahan dia kata naik menghadap. Apa makna? Maknanya situ, di atas itu. Tu Tuhan berada di atas. Yang ke-10, yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Dia mengatur urusan, yudabbirul amr minas sama ilal ard. Itu benda kena perhati belakang. Dia mengatur urusan dari langit. Mana urusan dia
bermula dari langit. Situ start dia. Ke bumi. Bukan daripada bumi ke langit. Itu dia. Kalau kita kata dari Kota Baru ke Pasir Putih, mana start sini? Ke Pasir Putih itu hujung. Itu maksud dia. Ni kalau kita baca, dalam keadaan ada dalam kepala kita tu konsep Asy'ariyah mutaakhirin, tak nampak. Takwil semua. Jadi main takwil semua. Kalau Tuhan, takwil semua. Kalau kita kata Ahmad, mari. Kata Ahmad sini. Abdullah, mari. Abdullah, mari. Rima, mari. Rima, mari lah. Tapi kalau Allah, mari. Tak. Allah tak mari. Takwil selalu kalau Allah. Itu dia masalahnya. Kalau kita belajar cara mutakallimin atau ilmu kalam, ataupun Asy'ariyah atau Maturidiyah, cara mutaakhirin, bukan mutaqaddimin, mutaakhirin, maka semuanya takwil. Kalau berkait dengan Allah, takwil selalu. Jadi hak mari tu dia rahmat Allah, perintah Allah, gitu. Bukan dia sendiri. Dia takwil. Mesti begitu. Kemudian naik kepadanya, bukan maknanya Tuhan tu duduk atas, naik kepadanya itu. Tapi orang naik ke satu tempat yang kira-kira sesuai lah situ. Takwil. Padahal tertudah kepadanya. Tertudah. Cuba kita tengok ni terjemahan hak biasa. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Apa gitu? Kemudian yang di urusan itu naik kepadanya. Tak apalah tu. Yang ke-11, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka, yang berada di atas mereka. Malaikat ni kan tempat tinggal dia, tempat duduk dia atas langit. Di bumi ni dia mari gitu je, bukan tempat dia sebenar. Seperti kita manusia, di bumi tempat kita. Dia naik jari-jari tu dah. Hak tu pun bukan main susah tu. Kena buat persiapan juga benar. Nak pergi angkasa lepas baru, bukan naik atas langit lagi. Sebab itu bukan tempat kita. Tempat kita bawah. Malaikat tempat dia di atas. Tapi di atas pun dia sebut, mereka takut kepada Tuhan di atas. Atas lagi. Tuhan tu atas lagi. Itu malaikat. Yakhafuna rabbahum ni malaikat. Takut kepada Tuhan mereka min fawqihim, Tuhan mereka yang di atas mereka, yakni yang berada di atas mereka, dengan keberadaan yang layak dengannya, yang sesuai dengannya, tidak menyerupai makhluk. Lepas tu kita kata kadang sebut di atas ni mesti supaya makhluk lalu. Ada Tuhan sebut gitu. Tuhan sebut gitu. Jadi makna tak kena lah Tuhan sebut gitu pula. Dia akan jadi gitu. Yang ke-12, ni a'amintum man fis sama' an yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur, dan seterusnya. Patutkah kamu berasa aman? Aman itu makna tidak takut terhadap Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit itu. Ini terjemahan pimpinan Ar-Rahman ni. Pimpinan Ar-Rahman. Menunggang balikkan bumi menimbus kamu. Lalu bergegarlah bumi itu dengan serta-merta, melenyapkan kamu di bawahnya, dan seterusnya. Jadi man fis sama, gitu. Adakah kamu tak berasa takut kepada Tuhan di langit? Tuhan yang berada di langit. Man fis sama tu Tuhan. Ada juga orang takwil, dia kata malaikat. Memanglah kalau nak kira man itu, kalau kita nak bahas dari sudut nahwu, boleh man tu bukan mausul mustarak, boleh. Tidak seorang pun, ramai pun malaikat. Tapi orang hak kata begitulah sebenarnya gini. Buka kitab Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri, Al-Ibadah. Dia buat mari ayat ni untuk
kaitkan dengan Tuhan. Man fis sama' tu bagi dia Allah, bukan malaikat. Jadi orang-orang yang ikut Abul Hasan Al-Asy'ari, dia kena rujuk kepada tu guru nombor satu dia. Abul Hasan Al-Asy'ari katakan, man fis sama' tu siapa? Tak payah pergi ke orang lain, tak payah. Abul Hasan Al-Asy'ari kata man fis sama' tu Allah, di dalam kitab dia tu. Dan orang kita ni malangnya, oleh kerana kitab dia tu banyak, tak serupa dengan hak dia pegang. Lah ni tak serupa dengan mutaakhirin. Dia menafikan kitab tu. Dia kata kitab tu bukan kitab Abul Hasan Al-Asy'ari. Hak tu dahsyat tu. Lepas tu kitab siapa dia buat? Adakah Abul Hasan Al-Asy'ari kitab tu? Setengah-setengah tu kata tak ada. Tak ada sebut. Ibnu Fawrak tak ada sebut kitab tu. Padahal Ibnu Fawrak tu sebut tak habis lagi, untuk satu peringkat zaman, apa nama ni, Abul Hasan Al-Asy'ari sahaja. Bukan sepenuhnya. Abul Hasan Al-Asy'ari hidup lagi lepas pada tu, duk menulis lagi. Tapi dia sebut sekerak. Kira ramai lagi ulama-ulama lain hak sebut tu, apa tak ambil kira hak tu. Memang kitab dia. Setengah-setengah dia kata, halah, kitab dia, kalau kita terima kitab dia pun banyak dah orang ubah, orang baiki. Orang tokok tambah. Siapa dia tokok tambah tu? Tak ada lain, Wahabi. Jahat benar Wahabi ni. Habis kitab dalam dunia ni dia ubah. Kuat benar tu lagu tu kejap je dah. Pasal kan tak ada kitab tu hak betul. Hak tidak ubah, hak mana? Betul-betul saya ingat bila kita berlawan dengan Syiah dulu kan. Saya waktu bik kitab Syiah. Orang Syiah dia kata tak betul ni kitab ni. Tak betul ni. Kitab ni sudah dia ubah. Siapa dia ubah kan? Arab Saudi juga. Faham mereka ubah. Allah satu hijab pula dia mau tu nak ubah. Tak apa, ada ke tidak kitab ni? Kitab ni ada ke tidak? Di sisi kamu. Hak betul. Hak kamu sendiri cerita. Ya tu nak tengok. Tak ada. Kecek gitu je. Supaya lagu tu lah juga sikapnya orang yang ragu dengan kitab Abul Hasan Al-Asy'ari, sebab Abul Hasan Al-Asy'ari kecek serupa salah. Saya lama dah daripada dulu lagi kata Abul Hasan Al-Asy'ari ni sebenarnya dia salah. Pahaman dia yang dia pegang sendiri, salah. Cuma untuk menghadapi masyarakat keadaan semasa orang ahli falsafah macam-macam ni, dia kecek dengan bahasa dia tu. Itulah ada Asy'ariyah gapo tu. Tu. Kalau kita terima begitu kan senang. Barulah tidak apa Abul Hasan Al-Asy'ari sekali lagu ni. Cuba tengok kitab dia tu. Kitab dia tu kan ada. Apa ya kitab nombor satu dalam pegangan kita ni. Sampai kita tak boleh jaga begitu. Sebab sungguh seramai-ramai orang yang mengaji Asy'ariyah ni kan. Saya dulu pun mengaji. Tak jumpa kitab Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Kau dah ngaji kitab orang lain. Hak beratus-ratus tahun lahir. Kemudian selepas daripada Abul Hasan Al-Asy'ari, rujukan utamanya Ummul Barahin. 2-3 kitab, kitab syarah Ummul Barahin. Hak tu kitab tu ya. Dia tak pergi kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, tak pergi. Padahal kita kata, kalau kitab Imam Syafi'i itu, kita orang Syafi'i tak ngaji juga. Kita kata Munasabah juga, main dengan 7 jilid ni dah besarkan dah. Ni kita Abul Hasan Al-Asy'ari kecil je. Apa yang tak boleh mengajar tu? Apa yang tak boleh mengajar? Itu peliknya. Sepatutnya kita mengajar hak tu lah, hak rujukan utamanya. Kalau kita kata ibanah tu, al-ibanah an usulid diyanah tu tak betul, maqalat al-islami yang tak betul juga kan? Begitu juga kata Allah malai. Ada apa tak boleh jaga kitab tu guru kita? Berapa putih sangat ada. Maqalat Islami ni dia kecek lagu tu juga. Pada hakikatnya kalau kita baca tu ni salah ni lagu ni. Cuma maqalat Islami itu bersalah sikit. Hak mudahnya al-ibanah. Dia kata man fis sama' ini. Bukan Tabari, tak payah Tabari orang tu orang ni tak payah. Tu orang lain, dia sendiri kata man fis sama' ni Allah.
Cuba tengok dalam kitab tu. Jumpa, tapi masalahnya kalau tengok kitab tu jadi serupa dengan Wahabi pula. Serupa dengan orang panggil Salafi ni buat nganyi macam-macam sebut. Salafi lah buat nganyi. Dia mau buat nganyi kau siapa? Buat nganyi kau siapa? Buat nganyi kau Tok Guru sendiri. Tok Guru sendiri pergi lagu tu. Rahsyat kita ni fitnah. Memang betul-betul fitnah zaman lalu ni. Orang Islam tak kenal pegangan dia sepatutnya Tok Guru dia. Dah kalau dakwah Asy'ariyah, maknanya Asy'ari, Abul Hasan Asy'ari, pakailah kau dia. Buat ngaji lah, apa tak ngaji? Memang tak ada ngaji mana-mana. Memang tak ada ngaji. Habis itu. Mari pula kita lihat jawapannya di dalam hadis-hadis Rasulullah. Ni saya hari ini ambil ni copy paste daripada Syamilah ni. Pak mari sekali dengan rujukan. Nak tengok muka surat sini lah. Jilid 2 muka surat 70 Sahih Muslim. Ni hadis ni panjang kalau kita nak baca kan. Panjang sini. Jadi saya nak reka-reka lah ni. Ceritanya ni Nabi pun tanya, Aina Allah. Itulah tajuk kita hari ni. Mari sini. Bukan mana-mana. Walaupun mungkin mengejutkan setengah orang, tak biasa dengar lagi. Waktu kita dijauh daripada Nabi, kata ikut Nabi, tapi jawapan Nabi tak saya dengar. Kalau orang tanya, kita tak boleh tanya. Apa tak boleh tanya? Nabi sendiri tanya. Kita nak ikut siapa? Nak ikut siapa? Perempuan tu kata fis sama, di langit. Kalau kita tengok riwayat lain lagi, dia isyarat. Ni cerita ni panjang lah. Cerita ni kira-kira je dia nak marah. Sahabat ni orang biasa lah. Sahabat ni orang biasa. Dia suruh hamba perempuan dia tu jaga kambing-kambing dia. Apa ni, tahu-tahu kambing dia seekor tu hilang, kena makan kau serigala. Jadi dia rayak ke Nabi lah. Dia ni muka orang, saya ni orang biasa, manusia biasa. Jadi nak marah lah. Saya tapar dia, kata dia. Saya tapar. Nabi pun kata, tak kena tu lagu tu. Berat tu tapar. Jadi terjemahan dia ada sini ni. Cuba tengok ni kan. Jadi lagu mana dia berasa kesal lah, sebab perbuatan dia tu lagu mana. Kalau saya merdeka, dia lagu mana? Nabi kata boleh. Buat mari dia dulu. Ni Nabi SAW bersabda, bawalah dia kepadaku. Lalu aku membawanya menghadap beliau. Lalu beliau bertanya, di manakah Allah? Coba tengok. Nabi tanya. Hamba itu menjawab, di langit. Beliau bertanya, siapakah aku? Aku ni siapa? Dia menjawab, kamu adalah utusan Allah, kamu Rasulullah. Beliau bersabda, bebaskanlah dia, kerana dia seorang wanita mukminah. Boleh, bebas. Merdekakan dia, sebab ini mukminah ni. Jadi setengah-setengah orang kita lah ni, oleh kerana hadis ni nampak tak kena dengan dia sampai tolak hadis ni. Tak sahih hadis. Walaupun ada dalam Sahih Muslim, tak sahih. Ni hadis dhaif dalam Muslim. Sebab apa? Sebab kalau mengikut pengajaran dia, tak boleh tanya aina Allah. Tiba-tiba Nabi tanya lah ke mana? Pak kata dia, ada ke orang masuk Islam ni, nak masuk Islam kita tanya di mana Allah? Gitu. Orang ngocak kata dia, bukan tanya aina Allah gitu. Ini tak kena, tak sesuai. Sebab dalam hadis yang lain ada sebut Nabi suruh dia ngocak, mengucap. Jadi dia pakai hak tu. Banyak kalau kita nak bincang hak ni pun kena sari dah. Hak ni saja ni dah. Hak ni pun satu sejam setengah pula. Hak ni saja ni dah. Kalau kita nak kata, kalau ada hak lain pun, tak apalah, ada hak lain. Mana tinggi darjatnya, biar tahu gak kita di darjat dia ni. Sahih Muslim dengan kitab lain tu, kitab mana tinggi? Bukhari, kalau Bukhari menasabah juga. Bukhari lebih tinggi. Ni kalau bawa kitab-kitab lain, tak padan nak lawan Muslim. Lepas tu apa Nabi nak mengucapnya? Muka kira-kira dia tahu dah Islam dah. Apa nak suruh ngucap, nak ajar ngucap je.
Tak payah ngocak, cuma nak tanya, nak pasti lagi. Jadi tanyalah di mana Allah. Kalau dia orang Islam, dia akan tahu lah. Gitu. Bukan masalah dia tu kafir nak masuk Islam. Dah, dia tu Islam dah kira-kira. Cuma nak pasti lagi. Nak pasti lagi. Nabi SAW nak ayatnya, tidak nanti payah mana nak kita nak kira sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam. Lagu tu padat dah. Tidak ada susah. Kena faham. Jelujur molek sifat 20 ke tak perlu. Setara tu je orang awam ni. Boleh dah. Mukmin dah orang panggil. Mukmin dah. Memanglah kena ngucap. Kalau semaya tak kata ngucap dalam semaya. Dalam semaya tu ada sebut juga syahadah, bersyahadah juga. Jadi tak lagi lah hadis ni memang sahih. Memang sahih. Ulama-ulama hadis kata sahih. Hak kata tidak sahih hak ta'wil tu sebab ada masalah lah. Ada masalah dengan dia. Ada masalah dengan dia. Gitu. Ni masa sempit ni. Yang kedua pula ni. Ni dalam Sahih Bukhari. Hak ni selalu kita jumpa juga. Hadis turun ni, Tuhan turun setiap malam ke langit dunia. Apa makna turun? Apa makna turun? Apabila turun dia tak naik ke? Turun tu mana daripada tempat sebenar lah, daripada tempat sebenar kalau kita nak kata. Sebab kita kata kalau sebut tempat tu sudah sebuah makhluk dah tu. Tak tempat yang sesuai dengan dia. Kita tak sebut tempat apa tak apa, daripada kedudukan dia tu lah. Daripada kedudukan dia tu dia turun. Lepas tu ni orang-orang hak jenis takwil dia guna akal ni banyak. Sebab mutakallimin ni kan alul kalam ni dia banyak guna akal. Tempat rujuk dia banyak falsafah Yunan. Itu kalau kita belajar molek akidah tu nampaklah mana falsafah Yunan. Cuba tengok. Dia persoalkan hadis ini. Dia kata gak 1/3 malam ni dalam dunia ni tidak serupa. Sini 1/3 malam ni sana tengah hari lagi. Lepas tu situ pula. Jadi Tuhan dia kerja duk turun semua. Macam mana dia naik tempat dia sebenarnya? Dia macam-macam takwil. Macam-macam takwil. Dia tak ingat ni. Ni hadis. So hadis. Yang kedua, Allah tu kan maha berkuasa. Allah tu tidak serupa dengan makhluk. Lepas dia kata, takwil lah. Ni orang hak takwil ni. Hadis ni bahas. Tak? Kalau dia turun, mana dia ingat tempat dia kosong lah. Kosong. Dah. Dia bagi sini. Dah. Lepas tu naik pula kosong pula sini. Dah. Lagu mana lagu? Ni main akal. Main akal. Padahal mudah je. Kalau kita kata Tuhan ni maha kuasa, Tuhan tidak serupa dengan makhluk, apa masalahnya? Kalau masa dia turun tu dia duduk tempat dia, tidak tinggal. Tak boleh. Turun tapi tak tinggal. Tak boleh. Itu kalau kita. Jadi banyak cara dia pun dengan dia serupa kat Tuhan tu dengan makhluk. Lalu dia buat peraturan, dia buat ketetapan. Ni Tuhan jadi serupa dengan makhluk. Kalau lagu ni banyak hadis kena takwil, kena tolak. Sebab kita kata kalau kiamat berlaku pada hari Jumaat kan, dalam hadis sebut. Boleh jadi sini hari Jumaat tu untuk hari Jumaat lagi. Muka tikas hari. Lepas pada tu tak kiamat lah dulu. Lagu tu lah. Inilah masalahnya. Lama-lama jadi tolak hadis banyak tolak ke tepi. Sebab apa? Sebab nak betul biar sesuai dengan cara kita. Padahal Tuhan tu maha berkuasa kan. Dia tidak serupa dengan makhluk. Dan dia royak gitu-gitulah. Nabi royak gitu-gitulah. Cara salah mudah je dia. Kalau kita kata tidak mikir, buat apa dia mikir sia-sia situ, banyak lagi benda lain nak fikir. Buat kapal terbang lagi baik lah. Fikir buat kapal terbang, fikir vaksin, fikir gotu, fikir. Boleh tak ada fikir. Dia tak payah. Kita selesai gitu je. Ni dah habis masuk bahas ni. Pasal apa? Pasal kita kata Tuhan, kita letak Tuhan tu serupa dengan makhluk dulu. Padahal letak tu tak kena dah. Letak tu tak kena dah.
Jadi hadis ni kita biasa dah bertemu. Yang ketiga, dalam Sahih Bukhari juga. Ni malaikat-malaikat ni, cuba tengok ni. Para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kamu. Dan mereka berkumpul pada waktu salat fajar dan asar. Kemudian malaikat yang menjaga kamu naik ke atas hingga Allah Ta'ala bertanya kepada mereka. Naik ke atas. Baru Allah tanya. Berapa naik ke atas? Sama juga ni. Bertanya mereka. Dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka. Jadi Tuhan tanya. Padahal Tuhan tahu dah. Tuhan tahu dah. Dia maha tahu. Tak rayak, tak tanya pun tahu dah. Tapi nak beri nyata tu kelebihan makhluk dia hak bernama manusia. Biar malaikat tu tahu. Tuhan nak kata gada. Jadi sini sama juga. Yang keempat, ni malaikat-malaikat hak pergi dalam majlis zikir. Mana-mana orang ingat kepada Tuhan, zikir dia je nak nanti la ilaha illallah saja. Majlis ilmu ni zikir dah ni. Zikir dah ni. Jadi apabila temu zikir, dia pergi malaikat ni. Malaikat khusus ni. Bukan malaikat hak malakul maut ke, malaikat duduk jaga kita ke, dah ni malaikat khusus ni pula. Kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya. Selanjutnya mereka ditanya Allah. Ni apabila majlis zikir itu telah selesai, maka mereka juga berpisah dan naik ke langit. Gitulah. Cuba tengok sini. Ini pun naik. Lepas pada tu Tuhan tanya, kamu turun pergi, mereka duduk agapo, tanya malaikat. Baik. Yang kelima, wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kamu mempercayaiku padahal aku adalah orang yang dipercayai Tuhan yang berada di langit. Sama ada di langit atau di aras, matahari. Tu ya, sekitar tu ya. Langit pun atas juga. Kepada kita langit di atas juga. Baik, yang keenam, ini dalam Sahih Bukhari. Bukan main-main. Bukan dalam hadis-hadis biasa, hadis maudhu' ni. Hadis Bukhari. Lah ni tak apa laku Bukhari. Hak penglipur lara, hak ikut dah cerita tu dah laku tu. Tak apa pula, tak salah tu. Tapi kalau mengajar hak betul ni kadang-kadang jadi salah, jadi kesalah pula. Pelik kan? Pelik tu. Ujian Tuhan juga tu kepada kita tu. Ujian ni macam-macam ujian. Ni wala yas'adu ila Allah illa at-tayyib. Sesiapa bersedekah dengan separuh biji kurma dari penghasilan yang baik, dan tidak ada yang naik kepada Allah, apa makna semua tu? Tak faham kau? Tidak ada yang naik kepada Allah kecuali amal yang baik. Tak pernah kata turun kepada Allah, tak pernah. Itulah kita nak ringkas. Yang ketujuh, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami mengajak isterinya ke ranjang, ke katil, untuk bersenggama, untuk bersetubuh, sedangkan dia enggan, melainkan Tuhan yang berada di langit murka kepadanya. Tuhan yang berada di langit pula murka kepadanya, sehingga suaminya memaafkannya. Itu keadaan. Yang ke-8, ini dalam Tirmizi, orang-orang yang mengasihani akan dikasihani Ar-Rahman. Kasihanilah orang yang berada di bumi, nescaya yang berada di langit akan mengasihanimu. Apa dia? Siapa dia? Yang berada di langit tu maksudnya Tuhan. Kita kata tak boleh kata lagu tu. Tak boleh kata ke mana? Ada Nabi kata. Tak boleh kata kan? Nak terjemah lah ke mana? Nak ta'wil lah ke mana? Susah. Sebab tu jangan kata. Kena bubuhlah masyarakat kita ni. Bahawa ahli sunnah ni, selain daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah, hak lebih dekat dengan Nabi, hak lebih dekat dengan Quran dan Sunnah, salaf. Hak tu sebenar. Berpuas hatilah dengan hak tu. Baru tak pening. Baru selesai masalah, mudah. Tak apalah. Yang ke-9, ini dalam Sahih Bukhari pula. Ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menulis di dalam kitabnya yang berada di sisinya, di atas arash. Di atas arash.
Jelas. Lauh mahfuz tu lah. Lauh mahfuz. Baik. Yang ke-10, Sahih Bukhari lagi. Bila kamu minta dengan Allah, mintalah syurga Firdaus. Itulah syurga yang paling istimewa dan paling tinggi. Ditunjukkan kepadaku syurga itu, dan di atasnya Arsyur Rahman. Di atas syurga tu Firdaus itu Arsyur Rahman. Arsh Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat Quran. Apa bezanya dengan hadis ni? Supalah tu. Tu secara reka boleh tengok terjemahan dia tu. Yang ke-11, orang yang tidak mengasihani manusia di bumi, tidak dikasihani Tuhan yang di langit. Yang ke-12, Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud. Sesungguhnya Tuhan kalian yang maha suci dan maha tinggi adalah maha pemalu. Tuhan ni pemalu dan maha mulia. Dia malu kepada hambanya apabila ia mengangkat kedua tangannya kepadanya dan mengembalikannya dalam keadaan kosong. Tuhan malu kalau angkat tangan, tak ada tangan ke dia, balik saja kita. Dia mesti bui. Kalau kita bui, itu maksud malu tu. Dia mesti bui. Dia tak akan kita balik saja tangan kosong lah, kata. Ada. Jadi angkat tangan. Angkat tangan. Kita duduk bahar. Apa angkat tangan? Angkat tangan menunjukkan Tuhan duduk atas, kata dia. Langit tu kiblat doa, kata dia. Ya juga. Seperti mana kita kata kiblat, kita semaya Kaabah. Tuhan duduk di Kaabah tu kau. Jadi bila berdoa angkat tangan tu, mana Tuhan duduk atas langit kau? Tak mesti. Itu kiblat doa, kata. Itulah akibat tak ngaji, kita tak guru sendiri. Abul Hasan Asy'ari kata kan. Abul Hasan Asy'ari kata salah satu bukti Tuhan duduk atas kita doa ni. Tu dalam kitab dia. Baca boleh. Sebab tak baca lah jadi gitu tu. Orang suruh baca, itulah saya banyak-banyak terima kasih kepada Maulana Fakhrul Razi. Berapa guni dah orang supah dia. Kini hari ni saya nak bela dia. Dan terima kasih dia kecek, dia berani. Dia berani. Supah tak kira. Sebab apa? Tapi dia ayat tu cuba perhati boleh. Tunjuk dengan kitab. Saya tak buat gitu. Tapi kalau perlu, tak apa, ada kitab pun. Tunjuk dengan kitab, muka surat ni minta tolong baca dah. Tak baca. Itu masalahnya. Hak pada baca tak kira dah. Hak tak baca tu kita tak kira. Hak pada baca pasal tak saya berubah lah. Kalau baca pasti akan berubah. Kalau hati masih hidup. Kecuali hati sudah mati. Bahaya tu, bahaya. Ya saya bimbang sekalinya kepada dia. Kita dalam tak khabar tu, kita duduk buat, duduk supah, duduk kata kau orang. Secara senyap-senyap kita terkabar, duduk kata kepada ulama-ulama, duduk kata ke Nabi ni. Hak tu bukan main dah tu, gelak dah tu. Supaya Yahudi jadi kerah pedal kata kan, apa? Kita tengok dia amalan dia ada. Kadang-kadang kita orang tu lebar dia, kita tak berasa. Kita berasa kita tak berdosa. Memang kita tidak buat maksiat pun. Tak tahu ni. Duduk kata kau orang, duduk skor kau orang, berjuta-juta orang di kapi habis, sesat. Dia tak payah, tak terbuka. Itulah. Kalau dia baca lah, jeri. Saya rasa jeri. Ni sikit ni saya tunjuk ni. Dia sebut tunjuk kitab gitu. Saya sebenarnya tak jumpa lagi dengan dia. Walaupun dia ngaji Pakistan juga. Baguslah, alhamdulillah ada orang macam tu. Syukur kepada Allah. Jadi saya harap dia teruskanlah usaha dia. Dan seorang lagi saya rasa dalam masa Covid ni, kita pun tengok juga YouTube, tengok juga. Kapten Hafiz Firdaus. Allah, bukan senang nak cari lagu tu. Kita ustaz pun tak baca gitu pun. Malu gak sikit kau orang. Hormat duk kata ke dia berapa guni pula situ. Sebab apa? Sebab dia kecek lagu ni. Dia kecek lagu ni. Padahalnya nak cari tempat kita di jaga-jaga ada lagu tu. Sepatutnya kita menghargai dia. Kalau negara Arab ni ada lah juga. Moga dia bahasa dia dah bahasa Arab. Tukar rajin sikit kan ada lah juga.
lagu tu. Tapi kalau tempat kita ni jarang-jarang nak cari butir mata lagu tu. Tapi kita tak kenal, kadang-kadang duk supuh dia. Adalah kekurangan sikit sebanyak manusia tu, nyada. Tetapi tolong tak baca. Tolong baca. Kalau baca akan tahulah. Akan tahu bahawa kita ni malu jauh ketinggalan. Kita kena belajar dengan dia. Ustaz-ustaz ni kena belajar dengan dia banyak lagi. Sebenarnya banyak. Tapi kita berasa pelik sebab tak serupa dengan kita. Hak kita dia seseorang paling betul. Tidak cuba nak fikir hak dia royak tu. Jangan sombong. Sementara kalau kita ustaz, kita tu guru. Tak kira siapa orang biasa pekerja royak, hak betul kena fikir. Hak tu saya sedih kadang-kadang. Tu pun saya tak ada jumpa, tak kenal dia. Tapi ada orang lagu ni di kalangan kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan sebab orang-orang lagu ni, semua pokok kita hak baik-baik, hak itu ni, Allah SWT masih bagi rahmat lagi kepada kita. Abul Hasan Asy'ari buat ni dalam kitab dia. Angkat tangan, ikut, tak tahulah apa dia kata lagu mana, dia memang faham begitu. Sebab tu agaknya tak saya pakai kitab tu berkali. Banyak hak tak serupa. Padahalnya berapa orang baik hati sebut itu memang kitab dia. Ibnu Asakir dalam Tabyin Kadhibil Muftari sebut itu kitab dia. Orang buat kajian tu memang kitab dia. Tapi dah jadi penyakit dah kita ni. Kenapa tak serupa dengan kita tu? Tolak selalu. Tolak selalu. Kalau ada zaman lan ni Abul Hasan Asy'ari kena dah Wahabi dah. Sungguh. Cuba tengok kitab dia. Serupa dengan kita kecek. Kita pun kena dah. Baik 13. Ni sama juga tengoklah. Ni panjang ni. Tengoklah. Ni serabut lagi tak ada baca lagi hak ulama ni. Kita nak tengok ulama lah pula. Imam-imam besar, imam-imam mujtahidin. Mari pula kita lihat. Jadi hak saya kecak dah banyak sini sebenarnya. Cuba perhati. Mari pula kita lihat apa jawapan as-salafus salih dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in terhadap soalan ini. Di mana Allah? Baca dapatlah jawapan dia. Satu jawapan daripada Sayyidina Abu Bakar. Ni kitab ni ada ni. Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Jilid 14, muka surat 552. Tengok situlah. Ni Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni hak rekah ceritanya kita nak ambil sini. Selepas pada Sayyidina Abu Bakar tubik tu, Nabi dah mati dah. Nabi SAW dah mati dah. Tutup jenazah Nabi tu, dia pergi. Orang pergi royak ke dia, kata Nabi tak ada dah. Dia pergi. Bila dia pergi, dia pun buka kain yang menutup muka Nabi SAW. Dia kucup di dahi Nabi SAW. Lepas tu dia menangis. Dia kata bi abi wa ummi tibta hayyan wa tibta mayyitan. Kutebus engkau dengan ayah dan ibuku. Engkau telah hidup mulia, bahagia, dan mati pun dalam keadaan mulia. Bila keluar, Sayyidina Umar duk kata, kan waktu kita tahu belaka kan, tak mati kata dia. Dia tak akan mati sehingga Allah SWT membunuh munafikin, dan Allah menghina munafikin. Sebab apa? Puak-puak munafikin yang sukalah dengan kematian Rasulullah SAW. Angkat kepala puak-puak dia, mati dia. Sayyidina Abu Bakar pun bila tengok Umar ni macam tak khabar lah, kecek gitu. Kata dia, khabar ke diri kan? Kata dia, Rasulullah mati dah. Itu Sayyidina Umar kata. Sayyidina Abu Bakar kata pada Sayyidina Umar, mu tak dengar kau? Firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mu akan mati dan orang-orang lain pun mati. Tuhan kata dah kan dalam Quran. Tak baca kau? Lepas tu Tuhan kata juga dalam Quran, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Tak apalah, ni membuktikan Nabi tu mati. Lepas tu dia naik mimbar, puji-puji Allah. Kemudian kata, ayyuhan nas, kalau Muhammad itu Tuhan kamu yang kamu sembah, Tuhan kamu Muhammad tu mati dah. Sayyidina Abu Bakar kata. Dan jika Tuhan kamu ialah Tuhan yang di langit, tengok dia sebut fis sama. Ni hendaknya. Wa in kana ilahakum alladhi fis sama fa inna ilahakum lam yamut.
Jika Tuhan kamu ialah Tuhan yang di langit itu, maka Tuhan kamu itu tak mati. Sayyidina Abu Bakar kata. Serupa ke tidak Sayyidina Abu Bakar dengan ajaran Quran, dengan ajaran hadis? Serupa. Inilah salaf dia. Hak nombor satu sekali lepas pada Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Dia berkata gitu. Tadi kita baca dah kan, Tuhan di langit berapa, dalam ayat Quran, dalam hadis berapa banyak. Jawapan Sayyidina Umar. Ni Sayyidina Umar kata, la arakum hahuna, innamal amru min hahuna. Aku tak nampak kamu dari sini. Urusan ini daripada sini. Sambil dia isyarat, tunjuk dengan tangan dia ke langit. Urusan kita ni mari daripada sini. Allah maksudnya. Dia tunjuk ke langit juga. Jawapan daripada Ibnu Mas'ud. Dia kata, al-arsyu fawqal ma'. Arash itu di atas air. Dan Allah di atas arash. La yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Walaupun begitu, tidak tersembunyi kepadanya sesuatu apapun daripada amalan-amalan kamu. Apapun perbuatan kamu tidak tersembunyi daripada Tuhan. Tuhan tahu. Jadi hak kata Tuhan bersama dengan kamu, itu kuasa dia, ilmu dia. Bukan dia mari duduk tepek dekat kita. Bukan gitu. Tak apalah. Jawapan Ibnu Mas'ud lagi, Allah melihat, memandang dari atas 7 petala langit. Ini kata Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Dia kata begitu. Jawapan daripada Anas bin Malik. Ini Zainab binti Jahsh berbangga di hadapan isteri-isteri Nabi SAW. Dia selalu kata, kamu, wali-wali kamu yang menikahkan kamu dengan Nabi. Kamu isteri Nabi, ialah istimewa lah. Siapa dia menikahkan? Wali masing-masing lah. Aku man fawqa sab'i samawat wa zawwajanillahu min fawqi sab'i samawat. Aku ni Tuhan mengahwinkan aku dengan Nabi dari atas 7 petala langit. Atas pada 7 petala langit aras. Anas bin Malik kata lagu tu juga. Dalam satu lafaz dia kata kepada Nabi SAW, Ar-Rahman telah mengahwinkan aku denganmu dari atas arasnya. Ini kata Zainab binti Jahsh, yang jadi isteri Nabi. Siapa yang mengahwinkan dia? Dia kata Allah, dari atas aras. Jawapan daripada Imam Abu Hanifah. Kita ambil imam-imam besar pula. Imam mazhab 4. Lagu mana pegangan dia, akidah dia. Dalam masalah ni saja, masalah banyak lagi hak lain. Hak ni saja kita ambil sesuatu. Dia kata apa? Man qala la a'rifu rabbi fis sama' aw fil ard faqad kafar. Wa kadha man qala innahu 'ala al-'arsh wa la adri al-'arsh afis sama' am fil ard. Parok ni kalau kena hak ni. Kafir orang yang berkata aku tidak tahu sama ada Tuhanku di langit atau di bumi. Demikian juga orang berkata sesungguhnya dia di atas arash, tetapi aku tidak tahu arash itu di langit ke atau di bumi. Kafir. Imam Abu Hanifah kata. Parok tu. Lepas tu hak ni orang pertikaian juga. Tak betul dia kata. Padahal adalah berapa banyak kita sebut lagu ni. Jawapan daripada Imam Malik, Allahu fis sama', kata dia. Wa ilmuhu fi kulli makan, la yakhlu min ilmihi makan. Allah di langit dan ilmunya di semua tempat. Tidak kosong daripada ilmunya satu pun tempat. Semua dia tahu. Tak terlepas daripada ilmu dia. Ini Imam Malik kata. Jadi mana kita kata tak tahu Tuhan duduk, tak tahu. Tak boleh kata Tuhan ada atas, tak boleh kata Tuhan bawah, kanan kiri, tak boleh. Nak kata luar alam, dalam alam, tak boleh. Lagu mana ni Imam Malik kata jelas gini. Bukan dalam sebuah kitab kata ni. Jadi akidah mana hak betul? Maklum, Imam Malik ni kan al-istiwa maklum. Ni semua orang tahu. Selalu orang duduk sebut ni. Wal kaifiyah majhulah, was su'al anhu bid'ah, wal imanu bihi wajib. Istiwa tu maklum. Istiwa ni duduk bersemayam, tahu makna dia tu. Kalau kita makhluk, lagu mana bersemayam? Raja bersemayam lagu mana? Kita tahu tu bersemayam. Kaifiatnya majhul. Kaifiat lagu mana? Tuhan duduk lagu mana? Tu tak tahu. Bertanya tentangnya bid'ah. Jadi orang sampai dulu ni salah, dia tak sekejap benda nak banyak.
Dia nak buat benda ada faedah. Bukan dah habis masa belajar falsafah tak tahu gapo akhir. Dan beriman dengannya wajib. Beriman bahawa Allah beristiwa di atas arsy itu wajib. Sebab apa? Memang dalam Quran sebut tu. Ni banyak kitab ni. Tak apalah. Yang ketujuh, jawapan daripada Imam Syafi'i. Jalan yang diikutiku dan jalan yang diikuti Sufyan, Malik dan lain-lain ialah bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah, dan Allah di atas arasy-Nya, yakni berada di atas arasy-Nya, di atas lagi daripada langitnya. Dia menghampiri makhluknya sebagaimana dikehendakinya, dan turun ke langit dunia sebagaimana dikehendakinya. Dia menghendaki kan? Ikut dia lah. Dia maha kuasa. Nak turun lah ke mana? Kita duduk meski kerja, turun tinggal lah tempat dia. Masa mana pula dia naik? Muka 1/3 malam ni ada semua. Muka dunia ni gerak semua kan? Musing semua. Masa mana dia naik? Kita buat dia tu sepuluh orang. Sebab tu kata Imam Syafi'i kata dah pada. Yang ke-8, jawapan daripada Imam Ahmad. Ni jawapan di mana Allah. Dia kata apa? Pernah Imam Ahmad ditanya, adakah Allah di atas langit yang ketujuh, di atas arasy-Nya, dalam keadaan terpisah dari makhluknya? Ilmu dan kuasanya pula ada di setiap tempat. Jawab Imam Ahmad, ya. Dia di atas arasy-Nya, dan tidak ada suatu apapun terlepas daripada ilmunya. Ini betul ni. Kalau Asy'ariyah betul pun dia kata bukan Allah tu ada di mana-mana, tak betul tu. Ilmu Allah ada di mana-mana, kuasa Allah ada di mana-mana, tak terlepas daripada ilmu dan kuasa Allah sekalian makhluk. Dia di atas arasy-Nya. Dia di atas arasy-Nya. Itu Imam Ahmad kata. Yang ke-9, jawapan daripada Imam Ishaq bin Rahawai. Ini Tok Guru Imam Bukhari, kawan kepada Imam Ahmad. Dia kata apa? Kata Ishaq bin Rahawai tentang firman Allah tu, ijma' ahli ilmu bahawa memang dia, yakni Allah, bersemayam di atas arasy, dan dia mengetahui setiap sesuatu hingga ke petala bumi yang ketujuh. Ijma' ahli ilmu. Dia kata ijma'. Duduk mana ijma' tu? Siapa kita pun tak tahu. Itulah akibatnya. Tinggal ilmu salaf, tinggal ilmu hadis. Itulah akibatnya. Jadi hak kita waris, hak kita ambil ni ilmu siapa? Hak duduk belajar-belajar, panggil akidah juga benar. Ini dah mandi ni. Ke mana ni? Kita tak boleh kata. Siapa kata Allah dulu atas arah kafir? Pulak dah. Selama mana ada kafir ni pula? Bukan orang biasa, imam-imam besar. Siapa lebih faham? Agama ni kita kena tu. Itu masalahnya. Kalau ada gelap perut dengan tu, sebab tu kita kata walaupun tak buat dosa, tak buat maksiat ada, tapi hak ni apa kurangnya maksiatnya. Bila duduk kata orang yang kata Allah di atas aras tu kafir, habis. Demon ni kafir habis. Tak khabar tu beringat sikit gak, beringat. Hidup ni kalau gelap tak ada suluh, habislah. Yang ke-10, jawapan daripada Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Lebih dari masa tak apa. Abu Hatim dan Abu Zur'ah ni memanglah ulama besar lah ni, rujukan utama ni. Apa dia kata? Abdul Rahman bin Abi Hatim berkata, aku bertanya ayahku dan Abu Zur'ah tentang pegangan ahli sunnah. Jawab mereka, kami dapati pegangan para ulama di seluruh bandar-bandar negara Islam dalam akidah mereka ialah iman adalah ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk dalam apa segi sekalipun. Takdir baik dan buruk semuanya daripada Allah. Dan sesungguhnya Allah di atas arasy-Nya, berada di atas arasy-Nya, terpisah dari makhluk tapi berada di atas aras. Bukan macam kita di atas kursi ni, melekat dekat kursi tu, kena kursi, bukan. Di atas aras tu jauh lagi, tak tahu apa, tak ada dah. Tak tahu beratas bawah mana dah, kiri kanan tak tahu mana dah. Tak tahu apa mana tak tahu dah. Ini orang panggil wara'ul wara'. Wara'ul wara'. Ni hak kita duduk kira 6 arah atas bawah ni, al-jihatus sit ini dalam lingkungan alam ni lagi. Tuhan tu di atas tak tahu mana.
Tak ada berkait dengan alam ni. Tak boleh nak ukur dengan alam ni. Atas bawah tak ada dah tu. Situ. Dengan sebab itu kalau dia kata di atas, terima je lah. Atas cara dia. Jangan kita buat dia super makhluk pula. Atas tu mesti ada benda lain pula. Jangan gitu. Silap lah kalau lagu tu. Sebagaimana dia sendiri menyebut di dalam kitabnya, juga melalui rasulnya, tanpa kaifiat. Ni tanpa kaifiat. Lagu mana duduk tak tahu. Dia kata duduk, berada di atas arah, berada, ikut layak dengannya. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada apapun yang menyerupainya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Yang ke-11, jawapan daripada Imam Abu Umar Ahmad bin Muhammad bin Abdullah At-Talamanki Al-Maliki. Ni orang besar ni. Kalau nak tunjuk ni saya ambil daripada kitab Al-Ulu Lil Aliyyil Ghaffar. Ini kitab rujukan utama kepada apa ni, kalau nak tengok dalam Syamilah ni pun ada. Ni kitab siapa ni? Imam Zahabi. Imam Zahabi ni dalam dunia Islam ni kan, tak ada siapa pun pertikai dia. Tak ada siapa pun pertikai dia. Ulama-ulama hadis nak tahu perawi ni boleh pakai tak boleh pakai, rujuk ke dia. Imam Zahabi ni, dia yang tulis kitab ni. Orang-orang Islam dari kalangan ahli sunnah ijma' tentang makna firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yang berarti dia, yakni Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Ni kan, sekali tengok macam sekali dengan kita. Jadi sekali dengan orang ni, sekali dengan orang ni. Jadi banyak benar Tuhan tu. Berbila kau nak ke mana tu? Boleh pula tu kau dia sir, tapi sir boleh pergi belakang. Ada belakang dengan orang ni, dengan orang ni, kau nak ke mana? Pun muskil juga. Tapi kalau kita ikut cara salaf, selesai. Dan lain-lain ayat Al-Quran seumpamanya, bahawa itu adalah ilmunya, kata dia. Ma'akum tu bersama kamu tu ilmunya. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit-langit dengan zatnya, bersemayam di atas arash sebagaimana dikehendakinya. Lagu mana? Sebagaimana dikehendakinya. Gitu. Jadi hak mana-mana sebut dalam Quran bersama kamu, di mana kamu menghadap, di situlah Allah, apa semua tu. Itu. Ini takwil lah dia. Bukanlah kata ulama salaf ni tak ada takwil, tak erti langsung, tak ada. Cuba tengok ni. Cuba tengok ni. Jawapan daripada As-Sajzi. Nak tahu siapa As-Sajzi, tengok kitab. Sani. Ni Al-Ulu Lil Aliyyil Ghaffar ni. Dia ni waqala Al-Hafiz Al-Hujjah. Begitu mana orang. Ni Imam Zahabi ni bukan sebagai orang. Dia katakan apa? Imam-imam kita seperti Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Al-Fudail, Ibnu Mubarak, Ahmad dan Ishaq bersepakat tentang Allah Subhanahu Wa Taala dengan zatnya di atas arash. Sepakat. Siapa dia ni? Inilah orang-orang yang kita duk turut dalam agama ni. Rujukan kita. Ilmunya pula di setiap tempat. Dia memang turun ke langit dunia, bersifat marah, redha dan berkata-kata dengan apa yang dikehendakinya. Itu kata dia. Yang ke-13, jawapan daripada Ibnu Khuzaimah. Sahih kan? Sahih Ibnu Khuzaimah. Sahih. Ni pun dalam kitab tu juga. Dan sebenarnya saya ambil kitab tu saja. Kalau tengok dalam kitab lain banyak lagi. Ni hak mudah. Semua orang terima Zahabi. Tak ada orang tak terima, kecuali ahli bid'ah tak terima. Ibnu Khuzaimah berkata, orang yang tidak mengaku bahawa Allah bersemayam di atas arasnya, di atas lagi daripada 7 petala langitnya, dalam keadaan terpisah dari makhluknya, adalah kafir, kata dia. Kita umur. Cuba tengok kita sendiri. Kita lagu mana? Berat tu kan lagu tu. Nak kata kupu nikmat kau gana ni. Kafir sungguh ni. Mudah-mudahan kalau kita tak faham gitu selama ni, Tuhan maaf lah kita. Moga kita tak tahu. Kita lemah. Kita tak tahu. Mudah-mudahan Tuhan maaf lah. Tuhan tak kira gini. Diminta dia bertaubat. Jika dia bertaubat, maka dilepaskan. Jika tidak, maka dipenggal lehernya.
dan dicampak ke tempat pembuangan sampah supaya ahli kiblat, yakni orang Islam dan ahli zimmah terganggu dengan bau busuknya. Begitu mana parok tu. Imam Zahabi sendiri kata dia ni termasuk dalam ghulat muthbitah, puak-puak yang memang telajuk dalam menyabitkan Tuhan ni gini sifat dia sehingga gitu hukuman dia. Ikut mana-mana pun orang terima. Tak ada orang kata dengan sebab dia kecek gini tak boleh pakar dia ni. Tak. Kitab Sahih Ibnu Khuzaimah tu memang kitab muktabar. Lepas tu dia ada tulis pula Kitabut Tauhid. Tak pernah jumpa orang kita tak ngaji kitab tu. Nak kan? Kita duk mutar di sekeliling Ummul Barahin. Ummul Barahin jadi paksi. Ummul Barahin. Kita taklah jadi masalah sangat. Cumanya siapa kita tinggal hak tu masalahnya. Siapa tak tahu ni benda-benda ni. Padahal dia ada tu ni Kitabut Tauhid. Ada kitab tu. Jawapan daripada Imam Al-Qurtubi, pengarang tafsir yang terkenal. Dia kata apa, kita baca terjemahan. Kata Qurtubi ketika membincangkan firman Allah, para salaf dahulu tidak menafikan jihah, yakni arah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak menafikan. Tidak sebab kita learn ni kata tak boleh kata Tuhan di atas. Sebab atas tu mana arah. Dia kata salaf dulu tidak menafikan jihah bagi Allah. Dan Allah kata dia di atas, kita terimalah. Mereka tidak pun menyebutnya, tak bincang pun. Sebaliknya semua mereka mengisbatkannya bagi Allah. Mereka mengatakan memang Allah itu di atas. Sebagaimana disebut oleh Al-Quran dan diberitahu oleh Rasul-Rasulnya, tidak ada siapa pun dari kalangan as-salafus salih tidak menerima bahawa Allah benar-benar bersemayam di atas arasy. Disebut arasy secara khusus kerana ia makhluk Allah yang paling besar. Hal lain-lain semua alam ni duduk dalam dia belaka. Surga aku gapo. Duduk dalam dia. Hak tu lingkungan yang paling luas. Sehingga kursi itu dalam hadis sebut kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dalam ayat kursi itu, kursi dia tu dapat menampung semua langit bumi ni dalam dia. Kursi itu nisbah kepada arah seperti cincin di pada pasir. Tu je. Jadi setara mana arah? Tu dah ya. Kursi itu hak besar gitu semua tu boleh masuk dalam dia langit dan bumi ni. Nisbah jika dibandingkan dengan arah serupa dengan satu cincin tu di pada pasir. Seluar mana pada pasir? Cincin. Tu. Mereka hanya tidak mengetahui kaifiat istiwa sahaja. Kaifiat tak ada. Tak ada siapa dia kata. Tuhan duduk nyenggi, duduk gini. Tak ada orang kata lah kata. Memanglah hakikat kaifiatnya tidak diketahui. Itu kata Qurtubi. Sama juga. Padahal Qurtubi ni bukan mutaqaddimin. Sebab itulah setengah-setengah orang yang dia kata kalau tak ada Asy'ariyah dan Maturidiyah ni tak ada agama. Semua ulama-ulama ni Asy'ariyah dan Maturidiyah tak khabar diri kecek tu. Nah. Cara tak baca benar lagu tu. Ni siapa ni? Kecek lagu ni. Bila ni kita ambil ni sikit baru ni. Kalau baca kitab Al-Ali, Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar tu banyak benar. Jawapan daripada Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita nak tengok Abul Hasan Al-Asy'ari. Tok guru nombor 1 orang Asy'ariyah. Rujukkan nombor 1. Apa dia kata dalam maqalat al-Islamiyyin. Maqalat Islamiyyin tak ada orang nafi. Tak ada orang nafi. Ibadah tu adalah orang nafi biar. Tak sah. Kita ambil ni. Apa dia kata? Bermaksud Ahlus Sunnah dan Ashabul Hadis berpendapat dia, yakni Allah tidak jisim dan tidak menyerupai segala benda. Dia berada di atas arasy. Sebagaimana firman-Nya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia pun bahas orang lain juga. Kita tidak melampaui apa yang telah difirmankan oleh Allah itu. Kita bahkan berkata,
Dia, yakni Allah, bersemayam tanpa kaifiat, serupa dengan orang lain. Serupa. Yang ke-16, sikit ni, habis. Jawapan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Orang sufi tak tinggal dia ni. Apa akidah dia? Asy'ariyah. Dak. Imam Bukhari Asy'ariyah. Muslim. Tu lah kata. Tiba-tiba mari kata lo ni, kecek kita dengar. Semasa Covid ni dengar. Dan dia dengar waktu ni. Ada orang kecek lagu tu ngajar tak penuh tu masjid dibui ke demo. Kita hak dak ngajar hak lagu ni hak molek dia tak bui masjid. Dia tak bui. Terimalah mati kita jumpa depan Tuhan seksa. Nah. Tak ada gapo. Bukan sini. Nah. Bukan sini. Tapi ada setengah-setengah negeri. Setengah-setengah negeri hak lagu tu kau nyata dulu ni. Ajaran sesat apa nama ni tarekat tu pun dia tak apa pula dah. Itulah akibatnya. Buat balah dengan apa nama ni buat balah dengan aulia illah. Buat balah dengan iman-iman ni. Hak kita sebut ni. Dia tak siap pakai. Akhirnya jadi lagu tu. Zikir hu zikir boleh. Padahal dalam kita ajawi pun ada. Sebut. Kita jauhi hak ngaji pondok ada. Tak boleh. Dulu pakat dok kata Dr. Ruzaimi tu kat berapa guni, berapa bakok dia boleh. Nah, banyak benar. Tahu-tahu dalam kita jauhi. Usaha nak baca kitab lain, kita jauhi. Itu pun dia membaca tak habis. Kalau baca kitab syarah Jawharatul Tauhid dalam jauhi tu, jumpa selalu. Lagi kau banyak tubik dah lah. Sebab tu saya kata orang duduk kritik-kritik dia 1/10 ilmu dia pun tak ada. Mula saya kata pula. Maka kan jadi kau banyak 1/100 dah. Sebab tu kata dia apa duduk musuh dengan orang-orang lagu ni. Pelik semua. Memang fitnah sungguh, sampai fitnah sungguh. Sedih kalau kita fikir. Dia duduk terus Zaimi tempat dia mengajar tu tak boleh mengajar di masjid. Dululah ni dah. Cuba bayar. Dia ngajar situ. Tapi tak boleh ngajar. Betul-betul ujian lah. Yang sebut macam-macam lah. Orang nak bawa hadis sahih. Nak jaga hadis Nabi. Daripada dipermain-mainkan oleh segolongan orang. Hak tu tak apa. Dalam masjid besar pun tak apa. Bui. Tauliah. Hak lagu ni kalau ada tauliah pun tarik. Pelik kan? Betul-betul saya duduk rapat duduk mikir ujian tu. Banyaknya dosa pokok kita ni. Tapi dia berserah tidak berdosa. Dia berserah dia buat molek. Ni bahaya ni. Nak tahu tengok sini. Orang sufi, orang apa tengok. Ni apa Syekh Qadir Jailani kata. Dia bermaksud dia Allah bersemayam di atas aras. Juga menguasai kerajaan alam semesta. Ilmunya meliputi segala benda. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal 'amalus salih yarfa'u. Ayat tadi yang kita sebut dah tadi datang tadi. Tidak harus mengatakan dia berada di setiap tempat. Hak orang sufi duduk kata tu. Bukan semua sufi lah. Saya pernah dengar masa ayah saya dulu lagi ada. Ayah saya ni dia belajar cara Asy'ariyah lah. Tidak terdedah kepada cara lain. Tapi dia Asy'ariyah betul. Adalah orang-orang sufi duduk kata Allah ni ada belaka di mana-mana. Dalam Jambil tu ada, cuma kita beradab tak boleh kata. Dalam Tahiyat ada Allah. Ayah anak kata ni berat ni. Asy'ariyah tak ngajar lagu tu. Ni lari jauh dah ni. Dia berada di setiap tempat. Bahkan hendaklah dikatakan dia di langit, di atas aras, sebagaimana firman-Nya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Hendaklah dikatakan begitu tanpa takwil. Tengok, dia tak usah takwil. Kita duduk takwil, istaula lah macam-macam. Jadi istaula lah takwil, padahal dalam Quran banyak istawa guna. Bahtera Nabi Nuh tu bila selesai, tak ada dah banjir selesai, wastawat 'alal judi. Wastawat 'alal judi. Enggak ada. Wastawat mana perahu Nabi Nuh mereka pula situ. Wastawat tu dah berada di situ, tak di situ lah. Tak ada air kering dah.
Jadi nak tahu, sebab takwil ni kita tak jelas, tak tahu lagi. Orang-orang Asy'ariyah hak takwil tu, kalau kita tanya dia, betul ke itu makna dia? Hak Tuhan nak gitu, tak ada mana lain. Tak, dia tak kata gitu. Kalau dia kata gitu, dia bukan Asy'ariyah. Dia jadi Mu'tazilah adalah. Sikit lah. Kalau kata mesti lagu tu. Jadi Mu'tazilah sekali. Keadaan Allah di atas arasy itu tersebut di dalam semua kitab yang diturunkan kepada setiap nabi yang diutuskan tanpa kaifiyat, serupa juga. Walaupun kata di atas arasy pun tanpa kaifiyat, dan dia tidak serupa dengan makhluk. Jadi hanya sekadar itulah hari ni secara reka-reka. Dah hak tadi tu tak bubuh tu. Jadi hanya sekadar itulah. Ini pun masa pun lebih ni. Wallahu a'lam. Sikit saya minta maaf lah kalau ada, mungkin ada hak tak biasa dengar tu, dia berasa kejut. Sabarlah, sabar. Bahasa dia dah, kita tak biasa dengar kan. Memang gitulah. Tapi jangan duduk melenting, tak terpaksa lah. Sebab orang mari dengan dalil ni, dengan hujah ni. Kalau kita nak bantah dengan hujah juga tak apa. Tak apa, bantah dengan hujah. Tapi kalau kita tanya adakah dalil Tuhan ni ada tapi tanpa tempat? Okay? Ada moto pula dia ni tulis. Allah ada tanpa tempat. Cuba mari sesuai dalil. Quran kau ada seperti kita duk mari ni kan banyak ilmu. Atau Allah tu ada di mana-mana? Ada di mana-mana? Memang jelas gitu. Zat dia. Diri dia tu ada di mana-mana. Bukan ilmu dia. Ilmu dia memang kita terima tu. Kuasa dia ke apa tu? Zat dia. Adakah dalil gitu? Tak ada. Jelas lah kita. Dia akan bercanggah dengan hak lain. Tapi kalau kita terima gini, selesai masalah. Jadi setakat itulah dulu untuk hari ni Terima kasih kepada yang berbahagia Maulana atas pencerahan dan perkongsian tadi. Terima kasih banyak. Ada soalan lah. Kerana daripada hujah-hujah dan kita kata bukti-bukti yang diterangkan tadi, kalau kita tengok konteks masyarakat kita di Malaysia, terutama di Kelantan lah, kita silibus mengajar kita tak jauh. Jadi kita sempat 20 kita faidah kita bakurah, kita pun mengaji dan sebagainya. Jadi untuk kita kata bergerak ke depan, insya-Allah apa cadangan Maulana buka kitab untuk menggantikan kitab-kitab ini sebagai silibus pengajian masyarakat? Saya rasa sampai masa dah kita belajar kitab utama dah, hak Tuhan punya mazhab tu. Kalau kita kata mazhab Asy'ariyah baca kitab dia tu, baru selesai. Dia akan jadi bertemu, tak akan jadi orang kata bercanggah, bertentangan, jadi bala, jadi panas saya kata. Tak akan jadi gitu. Cuba tengok serupa ya tu. Tu saya tahu abang banyak lagi hak dalam ibadah ke apa tu. Kalau sebut tu banyak serupa lebih kurang. Dia kita akan jadi semakin dekat dengan salafiyah kalau baca Abul Hasan Asy'ari sendiri. Apa tak boleh belajar tu? Kecil lah kita. Sepatutnya saya mengesyorkanlah air paksi ni pun menganjurkan biar mengaji hak tu di tempat kita ni. Padahal banyak dah mengaji hak tu Ummul Barahin tu. Ummul Barahin bagus, banyak dia istimewa cara dia, gitulah. Istimewa cara dia. Cuma kalau nak kira lebih dekat, lebih tepat, lebih kena sesuai dengan Quran dengan hadis, tak lawak ni. Dan tidak putus-putus daripada zaman Nabi sampai ke ni. Berapa ramai ulama-ulama tak lawak ni. Tu lah benda ya. Dan Abul Hasan Asy'ari sendiri tu dia tidak serupa hak kita duduk nampak learn ni. Apa salahnya kalau kita baca kitab dia sendiri? Apa yang gitu mau tak baca? Itu kesilapan. Kalau tidak, dia tidak jadi jauh, tidak jadi orang kata renggang lah. Dia jadi semakin hampir. Sebab serupa dia memang hakikatnya. Jadi saya cadangkan begitulah. Bukan di sini saja, di mana-mana pun di Malaysia ni cuba popularkan kelas hot tu Abul Hasan Asy'ari. Baca hot tu. Tak kira
apa ni, pihak pemerintah yang mengamalkan Asy'ariyah akan larang pun hak tu. Takkan larang. Lepas tu hak mana hak betul? Hak tu nombor satu je lah hak betulnya sepatutnya. Dia kena pergi situ baru selesai masalah. Ya. Kalau ada lagi nak Ustaz Zul, ada mic. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak barakallahu fikum. Ada dua soalan Ustaz. Satu Maulana, apa kepastian berkaitan bahawa Al-Ibanah ni bukan kitab terakhir Abul Hasan Asy'ari, dan ada yang kata bahawa kitab Ibanah tu sengaja ditulis oleh Abul Hasan Asy'ari dengan bentuk yang lain, dengan tujuan untuk memberi jawapan yang kalau kita nak sembang cara macam ni, inilah jawapan dia. Tapi sebenarnya Abul Hasan Asy'ari dia pegang pandangan yang dikatakan sana lah. Yang kedua Maulana, bagaimana bahawa dunia kita ni kecil je, dan dibandingkan dengan kursi yang besar, dan kursi pun dibandingkan dengan arasy yang Maulana sebut tadi, arasy jauh lebih besar, dan Allah Ta'ala jauh lebih besar daripada segala-galanya. Jadi dalam keadaan Allah tu maha besar dan bumi kita ni terlalu kecil, bagaimana Allah Ta'ala turun ke langit dunia tu? Terima kasih banyak. Ya, yang pertama tadi apa ni, kitab tu yang terakhir sebab gini, salah satu bukti kitab tu dia tulis di masa akhir dia. Sebab Ibnu Fawrak yang sebut kitab dia tu, karangan dia tak ada sebut tu. Dan dia sebut tu sekitar 320 Hijrah. Kitab-kitab yang ditulis sebelum tu, ini menunjukkan yang terakhir. Lepas pada tu dia hidup lagi beberapa tahun. Mana dalam masa beberapa tahun dia duduk menulis lagi. Jadi itu salah satu buktinya. Dan bukti lagi, kitab itu memang tulis saja. Berapa ramai ulama-ulama ni memang sebut. Dan kalau kita kata orang ubah gitu gini, kita sepatutnya tanyalah orang-orang yang membela, yang mengikut Abul Hasan Asy'ari itu, kenapa dia tak boleh jaga kitab tu guru dia? Sepatutnya hak tu lah kita kena jaga. Sebab kita rujukan utama Quran, jagalah Quran tu, hadis tu. Apa tak lihat? Ini masalahnya. Mungkin kerana isi dia tu tak sesuai. Jadi kalau mengajar hak tu, tidak jadi sebelah ni lah. Seterusnya, itu pun sama juga ya. Dia masalah istiwa, masalah gapo Tuhan turun, gapo ini berkait dengan sifat, berkait dengan af'al Allah. Kalau kita belajar dalam Ummul Barahin tak payah pergi jauh. Wahdaniyah, sifat sa Tuhan, sa pada zat, sa pada sifat, sa pada af'al. Apa makna sa pada af'al? Sa pada af'al itu perbuatan dia. Kalau kata istawa tak ada unsur dengan dia, secara dia sendiri. Itu makna sa pada perbuatan. Banyak bentuk kita tengok turun macam-macam tu. Allah SWT tu sa dalam turun dia, sa, tak ada seumpamanya, tak ada sepertinya. Jadi apa peliknya? Tuhan Maha Kuasa, Tuhan boleh buat lagu mana. Jadi tak ada pelik lah. Kalau bagi salaf ni, itu termasuk dalam perkara ghaib. Perkara ghaib ni kita terima saja. Kita terima saja. Itu cara dia. Seperti mana zat dia, kita tak boleh tahu hakikat dia. Af'al dia pun kita tak boleh tahu juga. Sebab itu perkara ghaib. Perbuatan dia tu, hakikat dia. Setakat nak tahu dia mematikan, dia menghidupkan, ya memanglah perbuatan dia berlaku tu. Hakikatnya lagu mana tak tahu, itu perkara ghaib. Jadi kita terima saja. Itulah jalan selamat, jalan mudah. Jangan pula kita kata dia gini, dia jauh, jadi payah nak mari. Sekarang ni rasanya lebih mudah untuk kita nak faham agama. Banyak hotel-hotel di Kuala Lumpur, saya pun pernah duduk juga. Bangunan lain. Tempat dia tu, tempat kita daftar lah, tempat kita daftar tu, resepsionis dia tu lain, bangunan lain. Tapi yang nampak belakang kita duduk mana.
kita berjalan mana kan, pasal ada CCTV, ada kap, tu manusia duduk setempat tak pergi pandang boleh tahu belaka, tu manusia boleh nampak belaka, dan dia boleh kawal dalam hak dia lah. Dalam hak dia sewa bangunan tu bukan semuanya hotel dia, hak lain ada, hak bahagian dia tu saja. Kita sepatutnya boleh mudah lah, lagi mudah nak faham sekarang ni kan. Lagi mudah nak faham. Bagaimana Allah SWT boleh jauh tiba-tiba dia wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada orang semerai lagi. Kok mana? Dekat dengan cara dia, kita tak tahu. Lagu mana cara? Itu cara mudah. Dengan cara dia. Tapi kalau kita nak kata tidak ada 3 orang melainkan yang keempat dia, tidak ada 4 orang yang duduk buah-buah melainkan yang kelima dia, hak dalam Quran sebut tu, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, dan seterusnya itu. Kalau kita kata dia dengan zat dia, bermakna zat situ ada sini ada, jadi ta'addud zat pula, itu syirik pula tu. Jadi itu masalahnya. Sebab tu kata tak boleh. Bukan lagu tu caranya. Bukan lagu tu cara. Jadi kita terima. Ni sebab tadi lah, itu sikit baru sebut sikit. Kudrat dia, kuasa dia, kehendak dia tu ada di mana-mana. Begitu. Zat dia di atas aras. Gitu. Tak boleh kau jauh gitu mau kata tak boleh. Kepada kita, kepada semua orang kecil kumai, ni tempat bagi dia, ni tempat lain dah bagi dia, ni tempat lain dah bagi kita hak tu dulu. Satu bilik bagus ni besar dia bagi kita nampak belaka. Tapi bagi kumai hak kecil tu, Allah nak boleh sampai ke sana tak selup berjalan tu dah. Berapa tempat dia kena beralih tu. Kita kata bilik tu lah. Kita kata tengok ni, itu kita sama-sama makhluk tu beza dah. Beza dah. Tuhan buat tu sebenarnya kita fikir. Boleh melihat, boleh mendengar, boleh melihat. Kucing lebih lagi pada kita. Tengah malam gelap boleh nampak, dia tak payah pakai lampu sulur. Boleh. Jadi kalau kata Tuhan boleh melihat dalam gelap, tak ada pelik waktu tu. Makhluk, setara makhluk tu dia buat dah. Ada kelebihan tu. Tak cumanya kekurangan lain lah pula. Bila kita kata Tuhan ni paling sempurna, jadi dia boleh berlaku.